الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحق في التوراة والإنجيل والقرآن. Sadaqallahul azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membeli daripada orang-orang yang beriman itu jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalakum. Dan Allah Ta'ala berjanji membayarnya dengan syurga. Itulah janji yang sebenar yang telah disebut oleh Allah di dalam Taurah, di dalam Injil dan di dalam Al-Quran, di mana perjanjian ini berlaku apabila orang-orang yang beriman itu berperang pada jalan Allah. Mereka membunuh dan dibunuh. Itulah syarat yang diletakkan oleh Allah, Qadi Rabbul Jalil. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 111 Surat Taubah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang telah kita bacakan ini mengingatkan kepada kita akan satu peristiwa yang pernah berlaku ke atas Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Iaitulah Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Imam Syafi'i ditakdirkan Allah Ta'ala dapat merasai kehidupan
pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Dan beliau sempat di bawah kepimpinan Khalifah Harun Ar-Rashid pada masa itu. Ada banyak episod yang terjadi dan berlaku ketika mana Imam Syafi'i berjalan menimba dan menyebarkan ilmu di Baghdad. Malam ini saya mengambil secebis daripada episod kehidupan beliau. Mudah-mudahan menjadi iktibar dan memberi semangat kepada kita semua yang bermazhab Syafi'i ini untuk menurut dan mengikut apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Pernah berlaku satu peristiwa, seorang gubernur yang baru telah dilantik oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Nama gubernur ni As-Sa'ud. Dia naik menggantikan gubernur yang sebelum daripadanya. Maka bila dia naik menjadi gubernur, didapati bahawasanya dia memiliki akhlak yang kurang baik. Dia suka berpoya-poya, bahkan melakukan kepelbagaian dosa. Dan Imam Syafi'i telah mengambil tindakan pergi berjumpa dengan gubernur ini di pejabatnya. Kerana Imam Syafi'i mendapat maklumat daripada anak-anak murid dia yang merupakan penduduk di wilayah itu. Dia duduk mengajar siang malam, ni info banyak dapat. Anak-anak murid bagi bahawa Gubernur As-Sa'ud ini dia nak mengadakan pesta kerajaan besar-besaran bersempena dengan terlantiknya dia sebagai gubernur. Dan dikatakan perbelanjaan itu terlalu besar dan dikira membazir. Lalu Imam Syafi'i pergi dan menasihatkan beliau. Tiba-tiba dia menjadi marah. Dan dia menganggap Imam Syafi'i ini dari kalangan orang-orang yang dianggap ortodok. Ya, jenis-jenis fikrah, pikiran-pikiran lama punya. Kita berada di zaman ni, kata dia, pesta ni biasa aja. Dan duit kerajaan pun banyak, kata As-Sa'ud. Apa ada masalah? Sekadar membelanjakan beberapa puluh juta aja untuk pesta besar-besaran di seluruh wilayah. Supaya orang kenal, saya ni adalah gubernur baru bagi mereka. Nanti kalau dirasakan tabung keuangan dah tak berapa ada mula menyurut, kita laksanakan GST dan seumpamanya. Jadi apa yang awak nak membebel, nak bising, saya nak buat pesta apa semua ni, kalau awak rasa benda ni berdosa, duduk jauh je. Jangan nak menyebut aja, pergi duduk dengan kitab awak. Saya dengan pemerintahan saya. Ada dah sikit gambaran faham sekularisme itu. Nak memisahkan agama dengan negara tu. Ada dah zaman tu. Imam Syafi'i memberi amaran dengan ayat-ayat Allah. Maka mulai daripada saat itu, As-Sa'ud sudah tidak senang dengan Imam Syafi'i. Dan dia menganggap Imam Syafi'i ini merupakan ancaman bagi dia. Lalu dia menghantar surat kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, minta izin untuk melantik Imam Syafi'i menjadi jurutulis bagi pihak kerajaan agar dapat disampaikan maklumat-maklumat yang tepat sampai ke meja khalifah. Bahasa kita ini macam set pol lah, setiausaha politik. Makanya bila di offer pada Imam
dirancang dan diaturnya jabat di sebuah wilayah yang dikenali dengan nama Najran. Najran ni sampai hari ini pun wilayah ni nama Najran juga. Bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan pendeta-pendeta dari kalangan orang-orang Nasara bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk berdebat dengan Nabi berhubung dengan Islam dan kebenaran Islam. Jumlah mereka lebih kurang 11 orang. Sebaik saja melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus mengucap 2 kalimah syahadah. 4-5 ketah kajang soalan yang dah siap tak jadi nak tanya. Sebelah orang masuk Islam terus. Naik angin Abu Jahal, angin dia satu badan. Dia pergi jumpa sebelah orang ni. Abu Jahal, Abu Lahab kata, aku tak nak jumpa manusia paling bebal melainkan kamu 11 orang ni. Aku ni puluh tahun dah dengan Muhammad. Haram sepatah aku tak ikut ajaran sesat dia. Abu Lahab kata Nabi Muhammad sesat. Lu fikirlah sendiri. Kamu baru datang, tengok dia je mengucap syahadah dah, bebal sungguh. Dia marah-marah. Itu yang 11 tu dari wilayah Najran. Makanya gubernur ni dia hantar Imam Syafi'i ke Najran. Tujuannya supaya jauh daripada dia lah. Kalau bacaan bahasa politik tu dia buang jauh lah. Jangan kacau aku belah sini gitulah. Maka Imam Syafi'i buka kelas macam biasa. Dalam tempoh beberapa bulan aja, ribuan orang datang menghadiri kelas-kelas dia. Kerja dia sebagai jurucatat maklumat apa berjalan perfect, tak ada masalah apa. Kuliah juga. Sehinggalah menjadi bimbang pula Gubernur As-Sa'ud ini. Dia merasakan pengaruh Imam Syafi'i melebar dan aku jadi payah nanti. Dari segi kuasa tu dia takut. Dan dia boleh guna, kata dia, kedudukannya sebagai set pol ni. Dia boleh buat apa rasa dia nak buat. Lalu dia buat surat. Siapa dia? As-Sa'ud ni. Dia hantar kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia buat surat menyatakan bahawasanya Imam Syafi'i menghasut-hasut rakyat untuk menumbangkan kerajaan. Maka aku cadang sebelum benda ni merebak, kata As-Sa'ud, lebih baik dia ni dipecat. Imam Syafi'i tak tahu cerita. Sehinggalah suatu hari, ketika dia berada di pejabat, ada wakil khalifah datang serah surat. Buka baca tengok, direct daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, menyatakan bahawasanya Imam Syafi'i, jawatan kamu telah ditarik balik dan kamu dipecat. Imam Syafi'i senyum, suka dia. Dia tak ada benda. Dia lipat surat tu, dia pack barang, ambil lah kop pen dia ke apa semua, balik. Kerana dia dah tak boleh bekerja lagi dah. Lalu dia gunakan waktu yang banyak ini untuk terus mengajar di masjid. Semakin hari orang semakin ramai. Dan berita pemecatan Imam Syafi'i yang mulai dikasihi oleh penduduk Najran mulai tersebar. Dan penduduk mulai memberikan simpati kepada beliau. Dan Imam Syafi'i tidaklah nak menagih simpati itu. Tapi anak murid ni kesian, dia kena nyaya ni. Dia mengambil keputusan, dia buat satu surat dan dia hantar kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid menyatakan Imam Syafi'i telah pun melatih anak-anak murid dia untuk menjadi tentera-tentera yang akan bertempur bagi menjatuhkan khilafah di Baghdad.
Maka Harun ar-Rasyid bila tengok tu berasa tak sedap juga dia. Dia pun mengarahkan satu ketumbukan tentera yang besar. Dia hantar ke Najran. Bila berita tentera daripada Baghdad tu mula bergerak keluar, anak-anak murid Imam Syafi'i ini mula bangkit. Mereka mengumpulkan senjata dan mereka bertukar menjadi tentera-tentera mujahidin yang siap mati untuk berlawan dengan tentera kerajaan yang nak nyaya Tok Guru dia, Imam Syafi'i pada masa itu. Tapi Imam Syafi'i mengambil langkah yang bijak. Dia menasihatkan anak-anak murid dia supaya simpan senjata tu. Jangan kamu membuka laluan sehingga kerajaan di Baghdad dapat menuduh kata kita ni borah, yakni pemberontak. Jangan buka jalan, kerana fitnah itu tidur, Nabi kata. Jangan dibangunkan. Kalau dah terbangun fitnah ni payah. Sifat fitnah ni dia tidur, siapa bangunkan dia kena. Maka kata Imam Syafi'i, jangan simpan senjata semua. Dan jangan siapa nak jadi ta'ud tu. Jadi naya kita berlawan dengan khalifah. Padahal yang buat jahat gubernur ni. Bersabar aja. Maka mereka bubar pasukan ni. Imam Syafi'i mengajar seperti biasa. Dan tentera-tentera ni masuk di Najran pada masa Imam Syafi'i sedang mengajar. Jadi ramai belungguk tu lengkung masjid tu kutip semua. Macam pukat lah, senang. Diambil sekali. Termasuk Imam Syafi'i. Dan memang tentera telah diarah supaya membawa mereka pergi ke Baghdad untuk dipenjarakan dan disoal siasat. Hasil laporan Gubernur As-Sa'ud yang menyatakan Imam Syafi'i telah membina pasukan bagi meruntuhkan khilafah di Baghdad. Semua ratusan anak-anak murid Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri, dibelenggu kedua tangan dan kedua kaki mereka. Dirantai, sambung dari seorang kepada seorang yang lain. Dibariskan mereka dan dipaksa berjalan kaki menuju ke kota Baghdad daripada wilayah Najran. Menurut di dalam kitab-kitab apa yang dicatatkan oleh para ulama, mereka bergerak, dipaksa bergerak berjalan tu 1 Ramadan kebetulan. Berbuka puasa di jalanan dalam keadaan tangan kaki digantai. Perjalanan yang menyeksakan. Dan mereka sampai di Baghdad 2 bulan sesudah itu. Penghujung bulan Syawal. Ni dia antara ujian yang dialami oleh salah seorang ulama-ulama mazhab. Bagaimana 2 tangan dan 2 kaki mereka menjadi kecil, dia jadi genting. Kemudian jadi hitam, sebahagiannya kulit tu dah habis kerana tergosok dengan besi lantai bulan Ramadan tu. Dan dia senantiasa membakar semangat anak-anak murid yang sedang diuji itu dengan ayat 111 surah At-Taubah itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sehingga akhir. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman itu jiwa raga mereka dan harta benda mereka dengan mereka berperang pada jalan Allah. Mereka membunuh dan dibunuh. Dan Allah Ta'ala berjanji membayarnya dengan syurga. Itulah janji yang sebenar yang disebut oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran.
Imam Syafi'i duk ratik yang ni panjang-panjang jalan. Sehingga jadi bersemangat mereka walaupun menghadapi ujian dan tekanan yang sangat berat. Setelah 2 bulan sampai mereka di Baghdad, lalu disumbat ke dalam penjara dan bermulalah penyiksaan. Mereka disebat, digotan dan dipukul di dalam penjara. Hampir mati tapi tidak mati. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebat sehingga dikatakan dia meraung menjerit kesakitan. Berguling dari dinding ke dinding. Imam Syafi'i. Anak murid yang lain pun menjerit-jerit. Dipukul oleh pengawal-pengawal penjara. Sebab info yang diorang dapat, ni semua burah. Pemberontak. Ni diorang tak siasat apa, terus seksa begitu. Allah uji Imam Syafi'i. Ringkas ceritanya, satu hari Khalifah Harun ar-Rasyid pergi ke penjara. Kemudian dia arahkan pengawal penjara, kau bawa seorang dia ketua dia tu, Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu bawa menghadap aku. Sebelum yang lain mula soal siasat, biar aku siasat dulu. Lalu diheret Imam Syafi'i yang sudah tidak boleh berjalan lagi pada waktu itu. Lalu dihempaskan dia di atas sebuah bangku di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Melihatkan Harun ar-Rasyid, Imam Syafi'i memberi salam. Assalamualaikum wa barakatuh, kata dia. Dengan tidak menyebut warahmatullah. Rahmat Allah ke atas kamu, dia tak sebut. Dia hanya beri salam assalamualaikum wabarakatuh. Lalu terkejut Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun kata, kenapa kamu memberi salam kepada aku dengan meninggalkan kalimah warahmatullah? Mengapa kamu tinggalkan kalimah itu? Tahu-tahu wabarakatuh, berkat aja, rahmatnya tak ada. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Tuan Khalifah, apalah ada artinya saya menyebut warahmatullah tu, sedangkan Tuan adalah seorang khalifah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya sebut tak sebut warahmatullah pun, Tuan memang orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi tak apa saya tak sebut, Allah rahmat Tuan dah. Dia jack macam tu, hilang imbangan Harun ar-Rasyid. Nah, dia psycho tu, dia pancung awal. Menyebabkan Khalifah Harun ar-Rasyid berlembut dengan Imam Syafi'i. Dia tengok dia ni lain ni. Takkan macam ni burah. Pemberontak, dia takkan macam ni cakap dia. Dia ada aspek ni Imam Syafi'i berkerang, kau nak apa nak bunuh? Bunuh lah. Ingat aku, dia ingat kau macam tu. Jenis pemberontak memang jenis macam tu. Tiba-tiba dia duduk main kalimah warahmatullah ni. Dia kata betul ke laporan ni, dia mula dah. Akhir dia bersembang lama. Sehinggalah Harun ar-Rasyid menangis. Baru dia tahu Gubernur As-Sa'un yang dengki dengan pengaruh Imam Syafi'i. Maka dengan segera diarahkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dibebaskan mereka semua tanpa syarat. Dengan serta-merta, mana-mana yang sakit hendaklah segera diubati. Dan Harun ar-Rasyid ambil 2,000 dinar emas bagi ke Imam Syafi'i sebagai kafarah. Bayar rasa menyesal lah tersilap mengambil tindakan. Tapi Imam Syafi'i menolak dengan baik. Dia kata Tuan tidak bersalah. Apa yang berlaku adalah kehendak Allah Ta'ala. Cukup saya meredai. Tak payah duit-duit. Lagilah terharu Khalifah Harun ar-Rasyid.
Saya ringkaskan kisah, akhirnya sehatlah semua. Lalu dijemput Imam Syafi'i 3 kali pergi ke istana. 2 kali itu, pertama diajak makan. Imam Syafi'i makan. Lepas makan, katanya Harun Ar-Rasyid, "Tuan, hari itu saya nak bayar kafarah 2,000, tuan tak nak. Kalau tak mau semua, tuan ambil separuh pun jadilah." Bahasa kata galat hati saya. Saya bersalah dalam melakukan tindakan yang kejam ke atas tuan. Jadi kalau tak nak 2,000, ambil 1,000 dinar emas. Oleh kerana dia rayu sangat, Imam Syafi'i ambil. Habis dah selesai makan, balik. Dia keluar, kita kata, daripada dewan makan lah, dewan santapan ni. Berjalan, nak sampai ke pintu besar, nak keluar tu. Jadi dalam berjalan tu, jumpalah ada khadam-khadam, pengawal-pengawal kiri kanan jalan. Sampai kat pintu besar je, habis dah 1,000 dinar. Sepanjang jalan tu habis disedekah di Imam Syafi'i. Sekeping pun dia tak ambil. Dinar emas ni bukan isolated. Emas padu punya. Kita kan dapat sekeping, tai home pajak gadai cokit tu. Oi, boleh beli 4 tayar kereta sport rim, jangan main. Dia sedekah begitu je. Setelah beberapa hari Harun Ar-Rasyid dapat tahu, lagi terharu dia. Nampak dia tu di kalangan orang yang benar. Kali kedua dia jemput makan lagi. Dia jemput makan, kemudian dia tawarkan jawatan menjadi hakim mahkamah, hakim besar lah di Baghdad. Tapi Imam Syafi'i menolak secara silent no. Dia secara baik. Dia kata, bukan saya tak mau, wahai khalifah, saya ini mengajar. Kalau sekali saya mengajar ribuan dapat ilmu. Tapi kalau saya jadi hakim, habis tinggi satu hari kata 10 kes, saya boleh bagi ilmu pada 10 orang aja yang buat salah tu. Tapi kalau saya mengajar tuan ribuan, dia bagi, dia pandai. Akhirnya khalifah mengalah balik. Kali ketiga dia jemput makan, masa itu Imam Syafi'i berpuasa. Lalu kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Dulu saya tawarkan jadi hakim besar, kamu tak nak. Boleh tak hari ini, di saat ini, di tempat ini, kamu menjadi hakim sekejap?" Kata Imam Syafi'i, "Hakim apa pula dekat sini tegak depan kamu ni?" Tiba-tiba diheret keluar Gubernur As-Sa'ud tadi, dalam keadaan dibelenggu 2 tangan dan 2 kakinya. Ini kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, manusia jahat yang melakukan kejahatan ke atas keturunan Rasulullah. Wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, kalau kamu jatuhkan hukuman bunuh, sekarang aku pancung dia terus atas kapet ni terus. Aku tak tunggu kat ruang luar dah. Jatuhkan hukuman, kamu jadi hakim sekarang. Imam Syafi'i menyatakan, tidakkah Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, memaaf itu lebih baik jika sekiranya kamu mengetahui. Demi Allah aku memaafkan kesalahan dia. Baguling As-Sa'ud tu, ya, seronok tak kira dah, minta ampun, minta maaf seronok. Ini sifat ulama. Dan masa dia berjalan keluar, dia duk baca ayat tu, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum," sehingga akhir. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang sering kita ungkap, ayat ni simple aja. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa dia berniaga dengan kita, tu saja. Allah buat jual beli dengan kita. Dia beli, dia bayar dengan syurga. Yang dia beli apa dia? 2. Bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala beli daripada kita harta. Yang kedua nyawa, nafas, nyawa kita. 2 ni dia beli, dia bayar syurga. Hadirin sekalian, dalam perkara jual beli, umumnya ada 2 pihak.
Pertama, pihak yang menjual. Yang kedua, ada pihak yang membeli. Baru dia jadi jual beli. Biasanya, yang membeli, dia tak ada barang yang dijual tu. Biasanya begitu. Makcik buat kuih kari pap, nasi lemak dengan bihun. Pagi-pagi dia jual. Oleh kerana kita ni tak ada kari pap, bihun dan nasi lemak, makcik tu dia buat, maka dia jual, kita beli. Kita bayar kat dia. Sebab dia yang menjual. Kita tak ada apa, maka kita beli. Jarang berlaku dan tak berlaku pun. Makcik tu yang buat kuih gulung, dia yang buat mihun, dia buat kari pap apa semua, lepas tu dia jual, lepas tu dia beli, dia bayar, dia ambil duit tu. Orang tak buat. Tu orang gila namanya. Kontraktor yang buat projek perumahan, biasa bila dia buat, dia jual. Kita yang beli, pasal kita tak ada. Mana ada kontraktor, dia buat rumah, lepas tu dia iklan, dia letak harga, lepas tu dia beli, dia ambil duit tu. Mana ada? Dia buat, dia beli, tak ada. Biasa dia buat, dia jual. Orang lain yang akan beli. Kaedah dia begitu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Inna Allah ashtara, aku meniaga, aku beli daripada kamu. Apa dia Allah beli? Harta dan nyawa kita. Dah harta siapa dia buat? Allah Ta'ala buat. Nyawa, dia punya, dia yang buat. Dia buat harta, dia buat nyawa, lepas tu dia pula beli. Saja bayar ke syurga kita. Tak masal dapat syurga. Kalaulah nyawa tu kita buat, harta tu kita sendiri yang buat, memang kita punya asal, bukan Allah yang kurniakan, bolehlah kita iklan, sekarang saya nak jual harta dan nyawa saya. Siapa nak beli? Allah jawab, saya beli. Ambil, saya bayar dengan syurga. Bertahanlah sikit. Sebab nyawa tu kita buat, harta pun kita buat. Layak kita jual, Allah beli. Ni nyawa Allah buat. Harta apa semua langit bumi ni dia buat. Dia buat, lepas tu dia beli yang dia buat. Lepas tu ambil syurga bagi ke kita. Kamu nak cari Allah mana lebih pemurah lagi? Jual beli macam ni tak ada manusia buat. Allah Ta'ala je buat. Dan dia beli nyawa, jiwa ni, yang bersih. Yang kotor-kotor dia tak nak. Allah Ta'ala ni, dia bersih. Dan dia suka kepada yang bersih. Dia pun cemburu. Bukan mudah-mudah dia nak ambil. Sebab itu Allah datangkan lebih kurang 2 minggu lagi, bulan pembersihan jiwa ini. Sebab dia nak beli. Dia nak buat berdagang dengan kita ni. Maka dia bentangkan bulan ini supaya kita membersihkan diri. Dan Allah Ta'ala bila dia offer syurga ni, itulah yang Nabi offer kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Nabi tawarkan syurga yang Allah tawarkan, dan sahabat tak tanya dah. Boleh jadi kalau kita, saya kata boleh jadi aja, bila ditawarkan syurga, mungkin ada yang tanya, syurga aja. Boleh jadi. Sahabat, bila Nabi tawarkan aja, sambut, tak tanya dah. Yang Nabi minta satu aja daripada para sahabat. Dan itulah yang Nabi minta daripada kita sebagai umat. Satu aja. Pertahankan Nabi SAW, itu saja. Kerananya dalam sirah perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, ada 2 kali berlaku bay'ah SAW. Madinah. Sahabat memahami nilaian syurga itu. Dia faham. Dia dengar aja, dia punya excited luar biasa. Kita mendengar banyak cerita-cerita syurga ni, tapi lintah lalu berangin gitu je lah.
Kau dengar tersen, astagfirullah. Ya, tak ada. Lalu gitu. Kan balik tengok otai juara, kilauan emas, hilang syurga. Pasal jiwa tu tadi. Jiwa tu. Ya Allah nak beli yang tu lah. Dia nak bayar tu mahal. Sebab tu dia buka sebulan masuk, pergi bersihkan semua. Tiap-tiap tahun Allah Ta'ala buat begitu. Kena mujahadah. Dan ini memerlukan latihan. Tuan-tuan. Agak-agak lah. Agak-agak. Berapa kali Ramadan lagi yang kita nak ni. Baru nak boleh bersih jiwa. Sebenarnya kalau kita kaji berapa puluh tahun dah. Kita lalui Ramadan ni. Hafal dah ayat-ayat Ramadan tu. Soalannya jiwa kita masing-masing bersih ke tak? Padahal menurut para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, cukup mereka melalui sekali aja Ramadan, cukup, clear. Atau dia follow up tahun-tahun sampai dia mati. Sekali aja. Kita berpuluh tahun dah keluar masuk Ramadan. Tapi tak tahu tahap jiwa kita bagaimana. Ianya memerlukan mujahadah. Dan kita tahu Ramadan disebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jangan sebut bulan puasa aja. Kita dah pesan tiap-tiap tahun dah. Tukar. Daripada bulan puasa jadikan panggilan tu bulan Ramadan. Kerana ada di kalangan orang-orang Melayu ni, bila disebut bulan puasa, dia kira puasa ajalah. Habis puasa dah habis. Tapi bila disebut bulan Ramadan, dia akan banyak atur cara ibadat dia. Daripada bersahurnya, berbuka, iftarnya, tahajudnya, tarawihnya, khatam Qurannya, zakatnya, banyak benda. Bila disebut bulan Ramadan, dia banyak sangat ibadat yang boleh dibuat. Tapi kalau bulan puasa tu macam terkunci, takat puasa aja, patut tarawih tak pergi. Pergi pun takat 15 kata kosong habis. Hadirin sekalian, dia memerlukan mujahadah. Komitmen, kesungguhan untuk membolehkan Allah beli dan dia bayar syurga ni. Bukan mudah-mudah sebagaimana yang kita fikirkan. Sebab kita tahu syurga ni terlalu mahal. Mahal sangat. Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, satu hengok penyangkut baju dalam syurga lebih mahal nilainya daripada dunia dan segala isi. Satu hengok aja. Tak masuk seluar panjang. Belum campur seluar dalam lagi. Satu hengok aja lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Belum anak bidadari yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat anak-anak bidadari di dalam syurga pada malam aku di Isra' dan di Mi'rajkan. Jika sekiranya anak-anak bidadari ini mencucukkan jari kelingkingnya di langit. Kononlah dia di langit, dia cucuk tembus jari kelingking aja dekat langit dunia terkeluar. Kita di bumi ni nampak jari kelingking keluar kat langit. Anak bidadari cucuk terkeluar. Nescaya kamu di bumi berjalan dalam keadaan tidak ada bayang dah, Nabi kata. Karena cahaya matahari hilang akibat sinar yang keluar dari jari kelingking anak bidadari itu. Hai jangan lama nak renung tu. Ya. Itu yang saya sebut di beberapa tempat. Malam tu Nabi jumpa 1000 bidadari dalam satu bilik istana di syurga. Yang Nabi kata kelingking bercahaya tu. Lawa semua. Tanya ke malaikat Ridwan, untuk siapakah ini? Lalu malaikat menyatakan untuk umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tanya umat yang mana? Umatmu yang senantiasa istiqamah mendirikan sembahyang 5 waktu berjemaah. Seorang 1000. Nah ini kehebatannya dikurniakan. Itu saya sebut, saya berceramah di Perak.
belah-belah Perak Tengah, kawasan Velkra. Situ jenis cakap atel-atel. Ya. Tengah ceramah cerita 1000 bidadari itu untuk bidadari lah. Untuk kita ni. Bangun opah kat belakang. Ustaz! Kata dia. Dia naik angin. Atel opah direct nak tanya ke ustaz ni. Deme ni kalau mati boleh 1000 seorang. Atel opah dengan yang lain ni kalau mati berapa dapat? Opah pun tanya tu yang tak tahan tu. Datang angin dia pun cemburu juga. Ini opah khabar terang ke ustaz. Atel kalau laki opah melintah di depan opah di syurga tu, opah stand aja kain pelekat dia, biar dia heretnya opah sekali. Amboi semangat opah. Dia cemburu pasal 1000 kita dapat seorang. Entah bayang saya, nah kalau 1000, tangan sebelah ni je 10 orang picit. Sebelah ni 10. Tengkuk 4 orang. Oi, ni kurniaan. Lalu mereka rasa cemburu. Nabi sebut 1000 ni kita nak pakai. Untuk pakai bukan tengok. Nabi kata untuk dipakai. Bukan nak tengok ya Allah cantiknya puji-puji dah. Dipakai. Tahu pakai? Dipakai. 1000. Saya ceramah tu balik tu seorang dia hantar SMS. Jahat dia ni, nakal. Dalam 2 jam, dalam perjalanan balik. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tadi Ustaz menceritakan 1000 bidadari ni. Memang naik semangat 46 saya Ustaz. Ya. Tapi saya mikir Ustaz macam mana 1000 orang ni. 4 atas dunia pun terpeleot kepala lutut Ustaz. Ubat 2 plastik katanya. Ya. Kopi pun tukar Ustaz. Kopi Arsyad. Kopi Hantua dah jadi kopi Tongkat Ali Ustaz. Macam mana 4 pun berselerak ni 1000. Dah dalam syurga tak ada penat sakit. Mana ada? Kau ingat gombak ni syurga dah. Dia tak ada keluar-keluar minta koyok cak lada pula, tak ada. Sentiasa sihat, kuat semua. Biar 3000 orang pun steady je. Ada muslimat tanya. Dia dah macam mana Ustaz? Kami ni ke mana nak dibuang? Dah risau dia. Rasulullah pun ditanya. Nabi jawab, 1000 tu extraordinary. Itu tambahan aja. Tapi sebenar asas milik kamu adalah isteri kamu masing-masing. Dia ada sekali. Jadi kalau nak yang ke 1000, nak pergi dekat 1000 tu, nak bermalam bersama dengan 1000 tu, bagi tahu je Nabi kata isteri kamu. Yang, ya bang, dan syurga. Yang, apa? Tu gombak. Jawab macam tu gombak punya cerita. Ya? Dan syurga dia lembut je. Abang ingat abang nak tidur seminggu yang kat bilik sebelah. Boleh. Elok-elok bang, jom saya hantarkan. Tak benda. Syurga mana dia cemburu-cemburu. Tunggu tepi pintu dengan periuk belanga kuali semua tak ada. Itu Syah Alam saja 8 tu. Ya. Ni dalam syurga aman. Dah habis dah balik. Habis ni pula begitu bang. Ya yang. Seminggu pula abang dengan saya. Okey. No problem. Tak benda. Jadi apa hal tu dengan persetujuan isteri juga. Janganlah runsing. Settle belakang. Okey. Settle Ustaz. Ya. Baik. Jadinya Allah Ta'ala nak bagi itu. Yang kata syurga tu baru itu. Belum buah-buahan belum apa lagi. Sungai, air, madu apa semua lain. Jadi kena ada latihan-latihan yang keras. Untuk pergi lil muttaqin ini. Bertakwa ini. Tak ada orang yang dah dapat tahap terbaik ni. Kecuali dia memang melalui latihan-latihannya. Kita ambil main bola sekarang contoh dunia ni. Ronaldo lah kata begitu. Ronaldo ni dia split tukar kelab aja 500 juta bayar. Setahun 500 juta US dollar. Darab 4 duit kita. Seminggu apa juta gaji kita tu kan kira je lah. Ya. Tu Ronaldo. Daripada ujung rambut sampai ke tapak kaki dia semua boleh jaring gol.
Entah hantar bola macam mana, semua dia boleh buat. Brazil style. Dia nak buat kok mana, masuk lenggak kiri kanan semua boleh. Tapi dia mengalami proses latihan yang gigih. Kaki dia berapa kali patah. Sendi dia berapa kali tercabut. Tersadar di hospital berbulan-bulan, berapa kali dia kena. Nak pergi ke tahap tu, itu mujahadah tu ada. Ini kehebatan. David Beckham. Beckham ni kita maklum, kalau free kick dia ambil, boleh tulis 1 dah dekat scoreboard. Dia tak tendang lagi, boleh letak bola, okay, masuk dah. Dia shoot tu lurus kat goalkeeper, kona lepeh, masuk tu. Macam mana nak tangkap itu? Dia buat latihan Beckham, kalau kata ni tiang gol, bucu kat tiang gol tu, square kat ujung tu dia letak tayar kereta. Beckham. Dia tendang tu masukkan dekat lubang tayar tu. Ke angle bucu tu. Dia pernah sampai tahap 1000 tendangan sehari. Bukan saya sikit latihan dia. Kepala lutut lari semua ada. Operate tak operate semua dia lalui. Tendangan dia pernah menjejak 150 km sejam. Laju tak laju Beckham. Itu kalau entah goalkeeper jangan nak nyambut lah. Entah sambut waktu duha, lepas zuhur tahlil arwah dah. Ya. Tendangan dia tu 150 km. Macam mana boleh pergi tahap tu? Latihan asas dia. Dia mengorbankan masa dia. Dia menyungguhkan diri. Dia struggle, mujahadah menghadapi ujian-ujian ni baru sampai tahap tu. Tiger Woods, siapa tak kenal pemain golf ni. Dia dalam sejarah dia, sepanjang karier dia main golf, dia dapat hole in one 16 kali. 16 kali hole in one. Dia start dengan drive dekat tee off tu, terus masuk. 16 kali. Tak ada apa-apa dah, kita parit banyak. Nak boleh ke situ tu dia juga buat latihan pukulan 1000 pukulan sehari. Memang latihan asas kena buat. Nampak senang main golf ni, tapi orang main dia tahu payah. Mula-mula main dekat driving range dulu. Driving range tu ambil atas tingkat 2. Tak main kat bawah malu, takut orang nampak pukul tak kena. Tingkat 2 driving range tu nun kat ujung tu, seorang-seorang situ. Tu pun tengok agak, tengok 7-8 orang atas tu turun balik dulu. Agak kosong atas baru naik balik. Mula-mula, pasal banyak tak kena daripada kena, kalau pun kena menengok ke atas, tak jumpa bola, rupa jatuh depan ni. Dia punya ayun Tuhanlah yang tahunya. Tu belum nak turun ke padang lagi. Tiger Woods ni hebatnya latihan dia buat. Kelebihan dia entah nak bola macam mana, beritahu kat dia. One in hole dia boleh buat. Entah nak main cara par, dia shoot cara par, dia boleh pukul cara tu, dia drive elok. Nak main bedi, dia boleh buat. Dia suka-suka jadi bedi. Tanda bedi nak eagle, dia boleh buat eagle. Orang main golf dia tahulah ni. Dia cara pukul, cara pegang. Tapi golf ni memang biasa dia sebut. Golf ni, it is not how you drive, but how the ball arrive. Itu. Ya. Itu golf. You nak ambil quarter punya ke, half punya ke, atau full swing ke, terpulang. Tapi yang penting bola tu jatuh kat green atau tidak. Ya. Bukan senang tu untuk jadi macam orang-orang seperti Tiger Woods ni. Cara pegang kayu. Itu semua latihan-latihan yang mesti dilalui. Biasanya instruktor dia akan ingatkan. You should remember you are not Muhammad Ali. Please don't grip like Muhammad Ali. Pegang tu pegang manja macam pegang anak burung dalam genggaman. Letak kayu tu dekat jari bukan genggam macam penumbuk. Bukan kekuatan mana sangat. Hayun ikut aja. Dia ada kaedah. Masa nak score on the green, kita nak masuk. Pakai patah tu, siku je, badan tak bergerak. Ustaz macam biasa je. Ni semua latihan-latihan. Kau tak buat, tak tahu, tak boleh nak buat.
Masuk kolam jawab dia bola. Dah sampai green pukul lepas ke sana, patah balik lepas ke mari. Itu je lah kerja. Orang dah habis masuk, habis semua dah. Ini memerlukan latihan-latihan yang kuat. Begitulah Ramadan Al-Mubarak ni. Sebab Allah tu dia nak bagi syurga. Dia bukan lil muslim, lil muttaqin. Syahrul Ramadan je lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerananya mesti ada husnuzan. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala Qadir Rabbul Jalil. Bila kita bermujahadah menyungguhkan diri ni kena sangka baik. Kalaulah pemain bola, pemain golf apa semua, boleh buat tendangan 1000 kali sehari, boleh buat pukulan 1000 pukulan sehari. Kita yang nak pergi ke tahap Allah nak bayar syurga ni, agak-agak boleh buat tak sembahyang sunat 1000 rakaat sehari? Agak-agak. Hai, berat Ustaz. Saya 2 rakaat pun dah bengkak kaki Ustaz. Itu yang tak tahan. Ya. Ini kan 1000 saya rasa tak boleh Ustaz. Okey, 1000 rakaat sebulan? Sebulan pun tarawih 23 pun saya balu 8 je Ustaz. Ya, macam mana nak 1000? Okey, kita buat 3 bulan 1000 rakaat. Rasa-rasa macam boleh lah Ustaz, tapi tak boleh. Tak boleh pula dah. Ya. Okey, kita pergi 6 bulan 1000 rakaat. Agak-agak boleh tak? Persoalannya kita aja bagikan masa tu. Kita boleh selonggok divert, pecah-pecahkan. Agihkan elok-elok. Boleh dah agak-agak kita bagi derma RM1000 sehari. Meninggal saya Ustaz. Tak terbagi saya RM1000 sehari Ustaz. Sebulan RM1000? Boleh Ustaz, tapi tak boleh lah tu. Dia tapi tu tak ada lah jawabnya. Ya. Okey, 3 bulan 1000. Anda ingat boleh? Kalau betul-betul pejam mata je. 3 bulan 1000. Tak boleh juga ambil 6 bulan RM1000 derma. Tentu boleh. Atas kita aja mengusahakan tu. Agak-agak boleh tak? Kita khatam Quran. Sehari sekali khatam. Tak boleh Ustaz. Kerja banyak begitu gini. Okey. Syekh Jibril, bukan malaikat Jibril tak. Di Mesir itu ada seorang syekh. Namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril ni kalau dia baca Quran, dia baca-baca sangkut pun dia auto, dia patah pun sambut balik. Malengok ya Allah, sedapnya dia baca. Dia kalau jadi imam tarawih 500,000 makmum di Mesir. Syekh Jibril, dia ni ikhwan. Tapi tak tunjuk. Tak tahu dia hidup lagi ke tidak, wallahu a'lam. Orang tanya macam mana kamu boleh baca Quran sesedap ni, berlari, belenggok. Bila tersilap tu patah balik, sambut balik. Betulkan. Dia tahu aja. Dia kata kerana aku telah pun khatam lebih 1000 kali Al-Quran. Syekh Jibril tu 1000 kali lebih dah dia khatam Quran. Kita kalau nak buat sehari khatam Quran tak boleh. Sebulan memang boleh. Kita telah buktikan ketika Ramadan. Itu orang lain Ustaz, saya berat juga. Tak apa, ambil 3 bulan khatam. Mana 4 kali setahun, boleh tak? Jawabnya boleh. Kalau memang kita nak buat. Demikianlah mujahadah ini. Itu atas masing-masing lah. Cuma kena husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak nak suruh apa pun menyusah kamu dah. Itu kena ingat. Nabi SAW menceritakan. Ada 2 orang yang dipanggil di hadapan Allah pada hari kiamat. Kedua-duanya dipanggil untuk dihukum kerana kesalahan mereka. Lalu berjalanlah mereka berdua menuju kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah jalan ni, salah seorang di antara mereka tergelincir jatuh masuk dalam gaung neraka. Jatuh terus. Yang seorang tu terberhenti terus.
Dia kunci kaki dia tak bergerak dah. Tapi kepala dia tu menerawang tengok macam tu. Dia risau, dia takut. Takutkan terlangkah belah mana pula gaung ke apa dia tengok macam tu. Tengah dia menengok macam tu Allah tanya. Cari apa tu? Allah kata. Tiba-tiba hamba ni menjawab, aku mencari keampunanmu wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, ambil dia, masukkan ke dalam syurga, aku mengampunkan dia. Kerana aku menurut sangka hamba aku. Jadi kita dengan Allah ni sentiasa husnuzan, sangka baik. Hatta sampai di tepi neraka dah pun dia bagi peluang lagi. Itulah Nabi kata pemurahnya Allah Ta'ala ni. Dan suka sangat mengampun akan orang-orang yang berdosa. Selama orang yang berkenaan mau murajaah. Yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadi Rabbul Jalil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita penuh percaya dan yakin. Sebagaimana Ramadan tahun-tahun sebelum, tahun ini akan lebih meriah daripada tahun yang sebelum. Kita meriahkan dengan ibadat yang banyak. Dan kita menyungguhkan diri. Sehingga Allah Ta'ala benar-benar mengampunkan dosa-dosa kita semua. Dan menjadikan kita ni calon-calon dari kalangan ahli syurga. Syurga ini memang dia terlalu indah dan terlalu hebat yang tidak dapat nak digambarkan. Sering kita ungkapkan kisah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Duratun Nasihin. Allah buat satu syurga namanya Hadiratul Quds. Bila dah siap, Allah panggil Jibril mengiringi dengan malaikat Ridwan round pergi tengok. Kalaulah ada berasa tak puas hati nak bega, nak tukar tiang, nak tambah pintu belah mana, beritahu. Tapi aku dah siapkan dah, Allah kata, pilah tengok. Terbang Jibril bersama dengan malaikat Ridwan mengiringi dia. Tiba-tiba ketika malaikat Jibril melihat istana-istana yang ada, tiba-tiba merecik cahaya. Lalu Jibril terus sujud membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Jibril sujud, terdengar suara halus mengilai ketawa. Maka Jibril pun angkat kepala. Dilihatnya anak bidadari yang ketawa berdiri di anjung istana syurga tu. Lalu Jibril kata, apa yang awak ketawa ni? Mengilai-ngilai sangat. Lalu anak bidadari kata, yang awak pula sujud depan ni apa ke masalah pula? Kata malaikat Jibril, saya lalu tadi. Ketika sampai di sini, saya melihat cahaya Ar-Rahman. Lalu saya sujud membesarkan Allah Ta'ala. Yang tu yang saya gelak, kata anak bidadari. Sebenarnya saya dari tadi dah ada di anjung ni. Nampak awak lalu terbang tu. Saya sengih. Tu keluar cahaya gigi saya, yang awak sujud buat apa? Kata anak bidadari. Cahaya gigi sudah disangka cahaya Ar-Rahman oleh malaikat Jibril. Cantik mana gigi anak bidadari. Gigi kita simpan sendiri je lah. Itulah dia syurga tu. Ya Allah kata, Inna Allah hashtara, aku nak beli. Aku nak beli benda yang aku buat sendiri. Kata, ambillah syurga aku. Nak bagi saja je ke kamu. Tak nak juga. Kita kena jadi orang-orang yang berbakat untuk menerima benda yang besar yang ditawarkan oleh Allah. Itu sebab ada di kalangan sahabat Nabi SAW. Selepas perang Badar diberikan ghanimah kepada dia. Terkejut dia. Lalu dia menyatakan, benda apa ni ya Rasulullah? Nabi kata, ghanimah bagian kamu. Kata tak. La wallahi. Saya ikut bukan sendak yang ni. Saya mau dia ambil anak panah. Supaya yang ini ya Rasulullah melayang terpacak di sini. Saya hendakkan syahid. Nabi kata, insya-Allah kamu dapat apa yang kamu hajatkan. Berlaku dalam peperangan lain, sahabat ni ikut. Dia rebah jatuh syahid dalam keadaan tercacak
anak panah di batang lehernya. Dia bersangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala ikut apa yang dia nak. Diceritakan oleh seorang sahabat bernama Zaid radhiyallahu an. Cuma dia tak sebut Zaid bin Harisah pun tak sebut. Dia kata Zaid je dalam kitab. Ini berlaku dalam peristiwa peperangan Hunain. Seorang sahabat mati syahid. Dah habis perang, bergelimpang dah mayat syuhada ni. Tiba-tiba Nabi SAW tunjuk satu jenazah. Dia berkata, yang ni mandikan dia, kapankan dia. Sahabat terperanjat, mandikan ya Rasulullah. Nabi kata, ya mandikan. Sedangkan orang-orang yang mati syahid haram dimandikan. Supaya darah tu bau kasturi pada hari kiamat, bungkus dengan darah dia sekali. Tiba-tiba Nabi suruh mandikan, makna dia tak syahid. Padahal dia luka berdarah bersama dengan tentera Islam. Ya, orang yang mati syahid haram dimandikan. Jangan faham macam Pak Mentua tu lah. Apa nama ni, nak abang, apa nama Saidina Hamzah tu, apa nama dia tu tak dimandikan di Uhud. Pasal masa tu ayak tak ada. Jadi apa nama, pasal tengah padang pasir ni. Bukan pasal tak ada air. Walaupun dia mati tengah laut, dia syuhada, haram dimandikan. Dia basah kena air itu cerita lain. Tapi diniatkan nak mandi jenazah dia tak boleh. Bukan basah air tak ada. Faham tu ke Bang Pasu tu? Apa nama. Ngaji tak nak, pakai otak aja. Sahabat ni dia mati syahid dengan sahabat lain dalam peperangan Hunain. Jadi bila Nabi suruh mandi, terkejut sahabat. Ya Rasulullah, dia mati berjuang dengan kita. Nabi kata, balikkan tengok mayat dia. Dia mati terlangkup gitu. Lalu sahabat pegang, balikkan. Tiba-tiba terlihat dalam genggaman tangan dia ketulan-ketulan emas. Dia ambil siap sorok dah. Bahagian-bahagian ghanimah tu dia ambil siap untuk dia. Takdir ke Allah Ta'ala dia mati. Dia tak betul niat kepada Allah Ta'ala. Niat berjihad dia lari. Maka tidak dihukum dia syuhada. Dimandikan jenazah dia. Itu sahabat bersama dengan Rasul tu. Ini. Jadi dunia ni memang menguji kita. Maka Allah bentangkan sebulan Ramadan Al-Mubarak supaya kita menjadi manusia-manusia yang tahan uji. Dibersihkan jiwa, hati dan ruhiyah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih hebat di hari-hari yang mendatang biiznillah. Saya kira sekadar itu dulu untuk malam ni. Ada program lain yang saya nak kejar di Gombak. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah suratul Asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. أقيموا الصلاة.